Moses present round one. Hi Moses, so what have you done in this 10 years campaign and what is the next step that your group going to do and who is the stakeholder involved in this struggle and what are the key battle won so far? All right. Thank you, Sis Alvira, and the rest of the members of this forum online. Yes, I wish to introduce myself. My name is Moses. I'm currently representing a newly established NGO, namely called Republic of Sabah, North Borneo, RSNB. So let's back to the question that asked by Sis Alvira. What have I done within 10 years campaign? So I wish to inform that my active involvement in this struggle started since 2009. At the time, I was still a student, a college student. It happened to be that I start from page Facebook, and I found a group, a social media group, and the media social group called SSKM, Sabah Sarawak Keluar Malaysia. And my interest improve. I mean, like Interest for justice for Sabah? Yeah, my interest in this particular mission, Yep. Struggles, evolved through my involvement in this group. So it took about from 2009 until 2016, my active involvement in page Facebook. Of course, there's up and down. There's a time that I active and there's time that I take a break in the struggle. But along this 10 years campaign, I noticed one thing is that at the time when we start the campaign, our people were so ignorant. We like a kids. We don't really know anything. And for the record, we started that campaign when the ISA, the Internal Security Act, still in effect. So there's a concern that we might get arrested if we continue this struggle. But then, because we believe that what we are doing is right and it is like compulsory that we need to seek the truth, we just like, okay, whatever happened, but the truth must be revealed. And we make initiative, we form a group, we have our team, which in charge in media, publicity, we create blogs, we create page Facebook, Twitter, YouTube, and so on. Of course, creating videos to send a message. And as you can see, in 10 years, from 2009 until 2019, everything totally changed. At the first year, from 2009 until about 2012, the government from Sabah and Sarawak, they condemning this kind of movement. Even the Malaya, or which we know now known as Malaysia, they even harass us. They threaten us through media that those who talk about this kind of topic will be arrested. And in fact, we don't, we just don't care, because this kind of pressure must be put to an end. And so that's why we consist of a core members with education background, of course. Actually, we are consist of professional members
be it from different level, but we come out as a team. We brainstorming and we execute our plan, and up until now, everyone can see that even the government of Sabah and Sarawak, they using this kind of campaign that we have brought up since 2009 as their political campaign manifesto. But of course, this is the outcome that we are looking for. Actually, we want this thing be highlighted to the public, and that kind of understanding that we want to bring this issue like MH63 is based on our understanding at the time that we have to rectify this Malaysia agreement. But come forward after I moved to Australia, and I learned a lot from Mr. Robert Pay, the president of SSRNZ, that three of us formed, Mr. Robert, Ms. Alvira, and me myself, we formed. From there, we learn new things, that this MH63, this Malaysia agreement, is actually invalid. It's just that void. It doesn't follow the right procedure, and of course, along this way, a lot of people involved. Okay, and I wish to acknowledge their involvement, and of course, the person that I first learned from is from Doris John, Dr. Jeffrey, Mr. Robert Pay, Ms. Alvira, and so on. So after knowing everything, we still confused that after knowing this kind of knowledge, this information, what are we going to do with this? So we come up with an idea, a discussion that we must do something. If we are going to go for independent, we need to start with a group, a registered group, so that we can move legally. We can move without worrying that the government, the authority, the officer, the police officer, from arresting us. So that's why I approaching some of my friends whom I knew since few years ago, and they agree with this idea, and that's why I formed this new NGO, which called the Republic of Sabah of North Borneo. And also I wish to let the people know that we are going to form an independent country, and this NGO is there ready to assist us. And of course, this NGO, this RSNB, will collaborate with local NGO and also the international NGO movement. So I think that's all for now. So I'll pass to Sis Alvira. Thank you. Okay, thank you, Moses. So we're going to, it's at 8:13 now. We're going to round 2. So we're going to start with back to attitude the people vote for and why. Okay, hello. Ya, terima kasih kepada Sis Alvira. Hello. Hello, ya, dengar. Kedengaran ya? Boleh. Oke. Untuk menjawab ini soalan, saya ingin memilih untuk menjawab soalan yang kedua dulu, yaitu
the upcoming election in Sabah will be defined by politics for self-determination for Sabah and indigenous peoples. Okay, sekejap. So saya akan cakap dalam bahasa Sabah so that more people will understand. Saya ingin bercakap dari hati ke hati kepada rakyat negara Sabah. Saya suka menggunakan dan saya memang mau menggunakan term Sabah, negara Sabah, disebabkan Sabah is actually a country, adalah sebuah negara, dan memang wujud sebagai sebuah negara, tetapi disebabkan oleh ini isu politik perjanjian Malaysia, akhirnya ia diturunkan status menjadi negeri. Bagaimana ini politik di Sabah dapat berubah? Sebenarnya terletak di tangan anak-anak muda. Ini karena jikalau kita melihat kepada statistik ataupun populasi umur, jikalau kita melihat itu graf, angka statistik yang tertinggi diwakili oleh golongan umur sekitar 20 sehingga 40 tahun. Dan ini adalah golongan muda, golongan generasi muda. Dan politik ini, dia akan berubah mengikut golongan stakeholder yang besar, yang mana yang akan membuat keputusan akan menjadi ini semua adalah pandangan saya, akan menjadi politik pada waktu itu. Macam PRU 15 Sabah ini, bagaimana politik ataupun election ini ditentukan adalah 100% berlandaskan kepada kesedaran anak-anak muda sama ada mereka ingin melakukan perubahan ataupun tidak. Adakah mereka ingin mengikut ataupun terlibat di dalam permainan politik golongan elit, jikalau saya katakan, ataupun kalau rakan saya katakan dalam bahasa sinis adalah golongan kuda tua. Walau bagaimanapun, dia membawa pengertian yang berbeza. Isu-isu yang wujud pada hari ini sebenarnya adalah isu-isu yang wujud 10-20 tahun yang lalu. Dan ini membawa maksud bahawa perkara ini tidak pernah selesai. Dia sentiasa berulang-ulang-ulang. Mengapa? Bagi pandangan saya, ini apa yang saya katakan ini adalah mengikut perspektif saya sebagai seorang aktivis dan sebagai seorang anak Sabah. Kejap. Saya terputus sekejap itu ayat. Oke, politik, the upcoming define politik against politik, how should people vote for and why? Oke, saya dapat sudah. I'm back in track. Oke, saya ingin membuat perkongsian. Sewaktu saya berada di Malaya, waktu saya sedang menuntut di sebuah college dan university, saya berada di kawasan lingkungan pengaruh rakan-rakan yang mana mereka siang dan malam bercakap mengenai politik. Dan saya melihat ketaksupan ataupun kesungguhan mereka untuk berpolitik kerana apa yang mereka lakukan adalah untuk masa depan mereka. Of course, pada waktu itu, pada tahun sekitar 2007-2008,
Pakatan Rakyat pada waktu itu telah mendapat sokongan rakyat-rakyat, khususnya golongan pelajar universiti, golongan generasi muda. Mereka memberikan sokongan. Dan saya dapat menyelami keadaan itu dan saya pernah berkata pada diri saya, alangkah bagusnya keadaan ini berlaku di Sabah. Tetapi pada waktu itu keadaan itu tidak berlaku disebabkan mungkin mentaliti Sabahan dan Sarawakian, ataupun saya fokuskan kepada Sabah sebab saya Sabahan, belum terbuka kepada politik dan juga mereka melihat politik ini adalah dihaskan ataupun adalah tugas orang-orang tua, orang-orang yang berumur. Tetapi pada waktu itu, keadaan itu tidak sama sekali berlaku di Sabah. Sebab politik adalah kehidupan semua orang. Jikalau ia mengganggu ataupun akan menyebabkan keadaan itu menjejaskan kehidupan harian mereka, mereka akan bersuara tidak kira umur. Dan saya pernah katakan pada diri saya akan membawa perubahan ini kepada Sabah. Dan sebaik saya pulang dan bekerja, saya melakukan apa perkara yang sama. Saya menyokong ini ideologi politik Malaya untuk mereka berkempen menguasai Dun-Dun. Tetapi ideologi itu hanya terguna pakai untuk di Malaya. Tapi untuk di Sabah, seharusnya di Sabah kita hanya mempunyai 60 dulu, sekarang 72 kursi DUN, 25 kursi parlimen. Ini saja kuasa politik yang kita ada. Jikalau kita memberikan kursi ini, kuasa politik ini kepada Malaya, yang mana ini membawa maksud bahwa Malaya itu akan mewakili suara kita, ia membawa satu petanda yang tidak baik bagi pandangan saya. Saya yakin kepada kemampuan bangsa saya melalui parti-parti politik tempatan, kerana kursi DUN itu diperuntukkan untuk parti-parti tempatan. Dan kita sebagai anak-anak muda perlu memastikan bahwa kuasa-kuasa DUN itu dikuasai oleh parti-parti tempatan. Saya tidak menyebut parti-parti mana, tetapi jikalau Anda yakin bahwa parti-parti tempatan itu mampu mengangkat suara dan aspirasi Anda, sokongan itu perlu diberikan. Jikalau ada pemimpin-pemimpin tempatan yang bertanding di kerusi Malaya, parti-parti Malaya, walaupun mereka bagus sangat, tetapi ada message tersembunyi di sana bahwa mereka bertanding di atas kerusi Malaya kerana mereka tidak berkemampuan ataupun tidak mempercayai kemampuan parti tempatan mereka untuk mentadbir negara. Berarti mereka bergantung kepada kepimpinan Malaya. Mereka tidak mempunyai kepimpinan untuk mewakili bangsa kita, bangsa negara Sabah yang terdiri daripada pelbagai etnik. Ini bukan satu petanda yang baik. Dan saya mengambil kes, saya tidak ingin menghina ataupun menyindir ataupun sebaliknya, tapi saya mengambil contoh tindakan yang diambil oleh YB Kenny Chua, iaitu bekas Dun Inanam. Beliau bertanding atas tiket PKR dan PKR bersepakat dengan warisan untuk membentuk kerajaan. Dan di akhir sebelum perkara ini semua terjadi, beliau mengambil keputusan untuk menyokong kem ini Perikatan Nasional. Alasan utama yang digunakan adalah kerana saya menyokong Anwar. Saya tidak bersetuju dengan Datuk Syafi menyokong Mahathir. Mesej yang jelas di sana ialah kerusi DUN Sabah menjadi catur permainan kepada politik Malaya. Informasi yang saya peroleh ialah Anwar memberi arahan kepada Kenny Chua, Datuk Kenny Chua, YB Kenny Chua, untuk beralih sokongan kepada Perikatan Nasional kerana kedudukan Syafi
akan menggugat kedudukan Anwar untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi ini adalah satu petanda yang tidak baik bagi pandangan saya. Kita memerlukan pemimpin tempatan, anak-anak muda yang mempunyai pendirian yang teguh, yang tidak dapat dibeli dengan wang ringgit kekayaan, tetapi berdasarkan kepada kefahaman politik. Kefahaman politik untuk berjuang kepada rakyat dan berdiri untuk rakyat. Jadi bagaimana pilihan raya Sabah ini akan diputuskan ialah bergantung kepada apakah tahap kematangan anak-anak muda untuk melihat politik itu pada sudut yang positif. Jikalau mereka melihat bahwa kalau kita menyokong Parti Malaya, kita akan selamat. Kalau kita menyokong parti tempatan, kalau bertukar keadaan akan bertukar. Jadi dalam arti kata lain, kita memerlukan pemimpin yang sentiasa berdiri teguh sama ada kerajaan persekutuan bertukar atau tidak. Ia tetap tidak akan beralih sokongan, sebaliknya akan berpegang kepada prinsip. Ini ciri-ciri keutamaan yang bagi saya kita perlu perlu amalkan dan berikan sokongan kepada mereka yang memegang kepada prinsip ini. Dan bagaimana untuk beralih kepada soalan seterusnya ialah bagaimana referendum boleh mengambil tempat. Keadaan ini hanya akan dapat berlaku bagi pandangan saya apabila kerajaan tempatan mengambil alih kerajaan negara Sabah sepenuhnya. Ini kerana selagi ada Parti Malaya yang berada dalam kerajaan Sabah, mereka akan menjadi penghalang kepada usaha ini. Jadi kepada anak-anak muda, cukup sudah kita dipermainkan, cukup sudah kita terlibat di dalam permainan mereka yang hanya mengkayakan diri mereka, mengkayakan suku sakat mereka, dan menindas kita secara sosial, ekonomi, dan politik. Kita mempunyai tanggung jawab untuk masa hadapan dan saya harap anda dapat melihat, memahami apa yang saya sampaikan. Dan untuk itu, saya akan berikan pandangan saya seterusnya pada sesi yang akan datang. Terima kasih. Unmute your mic, Emily. Halo. Ya, sorry. Thank you, Moses. Jadi sekarang kita mau baca soalan orang ramai, tapi saya rasa banyak soalan-soalan dari orang ramai yang sudah kena cover di dalam semua speaker tadi. Biar saya baca dulu. Ada yang terbaru. Soalan untuk Moses. Dari Rudong Merviha. Maksud jika kerusi DUN Sabah dan Sarawak digabungkan, apakah boleh mendapat 2/3 majority, Mr. Moses? Boleh ulang balik tu apa soalan? Maksud jika kerusi DUN Sabah dan Sarawak digabungkan, apakah boleh mendapat 2/3 majority? Okey, ini soalan mengenai kerusi DUN. Ya. DUN ke Parlimen? DUN Sabah. Maksud jika kerusi DUN Sabah dan Sarawak digabungkan, apakah boleh mendapat 2/3 majority? Saya kurang faham itu soalan. Jikalau 2/3, kalau DUN, mungkin kalau kerusi Parlimen digabungkan, mungkin itu yang dimaksudkan. Tetapi kalau DUN Sabah dan Sarawak seharusnya tidak dapat digabungkan. Okey,
saya mengandaikan bahwa yang dimaksudkan bukan kursi DUN, tapi adalah parlimen. Sememangnya, jikalau menurut kepada rekod yang wujud semasa pembentukan Malaysia ini, yang mengatakan bahwa kursi parlimen diwujudkan di Sabah, Sarawak dan Singapura adalah untuk menghalang Malaya daripada mempunyai kursi majoriti. Tetapi untuk sekarang, jikalau Sabah dan Sarawak punya kursi parlimen digabungkan, sememangnya tidak akan mampu membentuk majoriti, kerana keadaan itu sudah berubah selepas Singapura keluar daripada Persekutuan Malaysia. Tapi apa yang paling penting di sini ialah kesatu paduan ataupun perpaduan yang diwujudkan apabila Sabah dan Sarawak bersatu hati untuk bersuara ataupun menghalang apa-apa usul yang tidak memihak mereka. Ini akan memberikan mesej bahawa apa-apa tindakan yang diambil kerajaan adalah bertentangan dengan bertentangan dengan kursi kepentingan rakyat Sabah. Okay, sis. From Moses. Okay, so this is the final one. Harapan saya adalah untuk melihat Sabah memiliki sebuah kerajaan tempatan yang kuat, yang mempunyai pendirian yang teguh dan tidak akan ikut telunjuk kuasa asing. Saya menggunakan perkataan kuasa asing ini adalah merujuk kepada Malaya. Saya melihat Malaya sebagai kuasa asing yang sering campur tangan di dalam pentadbiran politik negara Sabah sejak tahun 1963 lagi. Jikalau kita melihat kepada rekod sejarah, rekod news, surat kabar, last governor Sabah ada mengatakan make your government strong, dan saya mengambil nasihat itu sangat-sangat dalam, dan saya ingin membantu untuk menguatkan kerajaan Sabah untuk menjadi sebuah kerajaan yang kuat, yang hanya berjuang untuk Sabah dan untuk melakukan yang terbaik kepada rakyatnya. Dan segala polisi yang diberikan segala polisi yang dilakukan bukan atas telunjuk ataupun bukan atas kepentingan Malaya, tetapi adalah untuk kepentingan Sabah. Dan saya juga akan menganjurkan ini forum, dan giliran saya adalah pada 31 Ogos, dan saya juga akan menjemput beberapa orang yang mana panel-panel yang sedia ada ini juga akan berada di dalam online forum itu, tetapi akan ada penambahan ahli untuk memberikan pandangan. Jadi forum ini ataupun live video ini menjadi detik yang bersejarah kerana ia akan menjadi satu siri episod yang akan dilakukan secara berterusan untuk menyampaikan mesej ini kepada rakyat negara Sabah di luar sana, khususnya kepada anak-anak muda yang kian mau mengenali apakah itu politik dan apakah tanggungjawab mereka kepada negara kita Sabah. Jadi sampai sini saja untuk pada malam ini. Terima kasih. Okay, thank you, Moses. Thank you, everyone. Thank you, Moses. Yeah. Okay, thank you.